Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pertama kami rasa bersyukur sebab kami dapat menyiapkan tugasan ni walaupun dalam keadaan kalang kabut. Ada beberapa masalah sikit yang sampai kena tangguh kan. Tapi Alhamdulillah lah, boleh siap juga. Kami dari kumpulan ke-8 yang memegang surah Al-Asr. Jadi ini nama ahli kumpulan kami. Yang pertama Muhammad Arifatuddin bin Ahmad di 193-12001. Khairul Amir Hakim bin Khairul Azhar di 193-12116. Muhammad Farhan Hakimi bin Ahmad Fuad di 193-11982. Muhammad Nakiuddin bin Manaim di 193-12028. Dan saya sendiri Muhammad Aiman bin Muhammad Azhar di 193-12073. Jadi untuk keseluruhan slide pembentangan kami ni, kami ada beberapa tajuk dan kami letakkan di slide isi kandungan ni, iaitu yang pertama latar belakang surah, terjemahan surah, asbabun nuzul, perbahasan, kelebihan dan keistimewaan surah ni, isu semasa dan kesimpulan. Okey, kita masuk ke slide latar belakang surah Al-Asr. Okey, kita baca poin yang pertama. Yang pertama, surah Al-Asr mengandungi 3 ayat dan tergolong dalam kategori surah Makkiyah serta diturunkan selepas surah Al-Insyirah. Jadi poin ni nak bagi tahu kita bahawa surah Al-Asr ni ada 3 ayat. Ialah 3 ayat kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3. Dan surah ni tergolong dalam kategori surah Makkiyah, iaitu surah yang turun di bumi Mekah lah kan. Kalau Madinah turun di bumi Madinah. Dan dia diturunkan selepas surah Al-Insyirah. Jadi poin yang kedua, surah ini mempunyai hubungan dengan surah At-Takasur. Dalam surah At-Takasur disebutkan bahawa mereka suka berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak dan dengan apa sahaja yang dapat melalaikan mereka daripada mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam surah Takasur. Dan dalam surah ini pula disebutkan tabiat manusia yang mendorong kepada kebinasaan dan menjerumuskannya ke lembah kehancuran, kecuali orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihindarkan daripadanya kejahatan hawa nafsunya. Jadi poin yang kedua ni memberitahu kita bahawa surah Al-Asr ni dia ada kaitan dengan surah At-Takasur. Ada kaitan macam mana tu? Dia sebenarnya surah Al-Asr ni dia turun dengan membawa maksud menceritakan tentang manusia yang rugi akan masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebab-sebab tertentu. Tapi dalam surah Al-Asr ni belum dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Cuma hanya umum. Rugi yang macam mana tu tak tahulah kan. Dan dalam ayat ni juga dia menceritakan dan kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh sahaja. Kiranya mereka tu yang beramal tidak rugi. Macam tu surah ni. Jadi untuk mengetahui macam mana rugi yang macam mana yang boleh menyebabkan
surah ini diturunkan dan mengatakan bahawa manusia itu rugi. Jadi turunlah surah At-Takasur untuk menjelaskan bagi ayat kedua dalam surah Al-Asr ini, iaitu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi surah At-Takasur ini turun untuk menjelaskan lagi kerugian yang bagaimana manusia itu sedang alami apabila mereka mensia-siakan masa. Macam tu. Jadi itu untuk poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, dalam surah ini juga disebutkan orang yang menghiasi diri mereka dengan tabiat yang baik, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramal soleh serta saling menasihati antara saudara-saudaranya agar berpegang teguh dengan tali kebenaran akan beruntung. Jadi poin ketiga ni memberitahu kita orang yang menghiasi diri mereka dengan benar baik, beramal soleh, ikut perintah Allah, saling menasihati sesama Islam, sesama saudara Islam kan, mereka akan beruntung. Sebab apa? Beruntung tu sebab mereka akan dibalas dengan kebaikan. Contoh yang senangnya, kebaikan ni balasan syurga lah, senang kan. Jadi mereka yang mensia-siakan masa akan rugi dan mendapat balasan yang tak baik lah, iaitu neraka jahanam. Dan mereka yang tidak mensia-siakan masa, memenuhi masa-masa mereka dengan ibadah, dengan mengikut perintah Allah, berbuat amal kebaikan, mereka akan beruntung kerana akan mendapat balasan kebaikan. Jadi itu untuk poin yang ketiga. Jadi poin terakhir, Al-Maraghi. Al-Maraghi ni seorang ulama. Al-Maraghi berkata, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa kerana di dalamnya terdapat banyak peristiwa dan pelajaran yang dijadikan sebagai petunjuk tentang kekuasaan, ketinggian hikmah dan keluasan ilmu. Jadi Al-Maraghi ni dia cakap ke ayat pertama Al-Asr ni Allah berkata demi masa. Jadi dia beranggapan Allah ni bersumpah di atas masa tu kan. Jadi dia bagi tahu sebab apa Allah bersumpah dengan masa. Sebab masa ni dia banyak. Dalam masa ni kita dapat tahu ada banyak peristiwa, banyak pelajaran. Dalam masa ni macam mana Nabi menyebarkan agama Islam. Dengan masa jugalah macam mana alam ini dijadikan, macam mana terjadinya syurga dan neraka, macam mana terjadinya suatu kehidupan. Jadi masa ni merangkumi semua. Sedangkan kita ni kalau guna logik akal, kita berfikir kan, semua perkara yang kita lakukan mesti memerlukan masa. Maupun benda tu baik ataupun buruk, buat pilih apa pun kan. Tapi semua benda tu memerlukan masa. Jadi Allah bersumpah di atas masa ni sebab masa ini merupakan salah satu tanda ataupun kekuasaan terbesar Allah. Itu maksud dia. Jadi sampai itu saja untuk latar belakang surah ni. Untuk slide seterusnya saya akan bagi kepada rakan saya. Sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Arifatuddin bin Ahmad. Nombor metrik di 19312001. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan menyatakan terjemahan surah. Baiklah, surah Al-Asr ni hanya terdiri daripada 3 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr, yang bermaksud demi masa. Innal insana lafi khusr, yang bermaksud sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Dan ayat terakhir,
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang bermaksud, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Seterusnya, kita teruskan ke rakan saya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Khairul Aman bin Khair Azhar yang bernama metrik di 19312116. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang asbabun nuzul surah Al-Asr. Surah ini diturunkan disebabkan oleh adat asam masyarakat Arab jahiliyah pada zaman dahulu. Pada sebelah petang mereka suka duduk dan berbincang tentang pelbagai perkara dalam kehidupan seharian. Ramai juga di antara mereka yang bangga dengan asal-usul keturunan nenek moyang mereka. Kedudukan dan kekayaan mereka menyebabkan percakapan mereka tidak mempunyai hala tuju yang jelas dan sering menimbulkan konflik dan permusuhan. Maka ada sebahagian daripada mereka melaknat waktu asar. Ini kerana waktu asar adalah waktu yang celaka, waktu yang malang dan banyak bahaya yang berlaku pada waktu asar. Dari kejadian itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Asr yang menjelaskan tentang kerugian manusia yang membuang masa pada waktu asar. Di sini dia bagi tahu bahawa pada zaman dahulu masyarakat Arab jahil ini memang suka membuang masa pada waktu asar. Pada waktu asar mereka sering duduk dan berbincang tentang perkara kehidupan seharian mereka. Contohnya mereka bangga tentang keturunan nenek moyang mereka. Mereka bincangkan tentang harta kekayaan mereka, dan mereka juga berbincang kosong tanpa hala tuju. Kata tanpa ada isi lah yang tu. Jadi ada juga sebahagian daripada mereka menganggap waktu asar ini waktu yang celaka, kerana banyak perkara yang bahaya berlaku pada waktu asar ini. Jadi dari kejadian itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan bahawa waktu asar ini tidak bersalah. Kesalahan sebenarnya datang daripada manusia sendiri kerana tidak pandai menggunakan waktu tersebut, dan mereka menggunakan pada waktu itu dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya kita masuk kepada slide yang seterusnya mengenai penjelasan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dengan kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Untuk keterangan ayat 1, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa bermaksud masa yang berlalu, masa yang dialami oleh seseorang. Maksud ayat pertama surah ini adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang beriman lebih memerhatikan masalah waktu dan mampu memanfaatkan waktu sebaiknya untuk hal-hal yang terpuji sesuai dengan ajaran Islam. Kita sedar bahawa masa itu tidak akan berhenti walaupun sesaat, apalagi berulang. Contohnya seperti pada pagi hari ini, tidak lagi pada pagi hari esok, dan tidak lagi pagi pada hari kemarin. Oleh sebab itu, kita semua hendaklah menghargai masa yang kita ada dengan sebaik mungkin. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahawa kebanyakan manusia berada dalam keadaan yang merugikan. Kerugian yang dialami oleh manusia adalah kesempatan di dunia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.
mengikut kehendak hawa nafsunya tanpa terfikir bahawa dunia ini hanya sementara dan kekal adalah akhirat. Kita ambil sebagai contoh, kita tengok, kita lihat pada zaman sekarang, manusia lebih banyak menghabiskan masa dengan gadget dan juga media sosial. Pada zaman sekarang ni telah banyak gadget serta aplikasi yang timbul yang menyebabkan kita semua lalai dengan perkara tersebut. Contohnya seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Dengan sebab itu, masa kita boleh terbiar dan terbuang dengan begitu sahaja. Dalam pepatah Melayu juga ada mengatakan bahawa masa itu emas. Oleh itu, kita hendaklah pandai menggunakan masa supaya ia tidak berlalu dengan kosong dan berlalu dengan begitu sahaja. Okay, untuk ayat yang ketiga, menerangkan tentang cara-cara yang mesti ditempuh oleh manusia agar manusia tidak termasuk dalam golongan yang rugi. Dalam ayat ini terdapat tiga syarat agar manusia tidak rugi, iaitu yang pertama, beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di sini dia beritahu bahawa iman bermaksud meyakini bahawa manusia hidup di dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia itu sendiri wajib berserah apapun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan pencipta kita. Setelah seseorang itu beriman kepada Allah Ta'ala untuk menunjukkan bukti bahawa kita betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, kita hendaklah beramal soleh. Di sini dia masukkan adalah kebajikan adalah sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua pula tentang agar menasihati tentang kebenaran. Contohnya supaya kita manusia ini tidak tergolong sebagai orang yang kalah. Ada yang sanggup menerima dan menasihati, menasihat. Kita sedar atau tidak, manusia mempunyai banyak kekurangan dan kesilapan. Hanya orang yang sombong sahaja yang tidak mahu mengakui setiap kekurangan dan kesilapan yang mereka lakukan. Orang yang beriman hendaklah bersedia hendaklah sedia untuk menerima dan memberi nasihat kepada kebenaran mengikut ajaran Islam. Salah satu syarat agar manusia tidak kehilangan kalimah Allah itu sendiri ialah kesanggupan menerima dan memberi nasihat. Kita tahu bahawa sahabat ini adalah satu perkara yang mudah untuk diucapkan tetapi sukar untuk dilaksanakan, bukan mudah untuk mempunyai kesabaran, kerana sahabat itu memerlukan masa dan kita juga perlu melatih diri kita sendiri supaya dapat membiasakan dengan sifat sabar itu sendiri. Dan kadang-kala masalah yang kita dihadapi ini sukar untuk diselesaikan, dan diselesaikan juga hanya perlu kepada akal, dan kesabaran itu memerlukan keikhlasan. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Hakimi bin Ahmad Fuad, bernama metrik D193111982. Saya akan menyambung pembentangan daripada kumpulan saya, iaitu perbahasan surah Al-Asr. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, kita tengok poin yang pertama, iaitu wal asr, demi masa. Wal asr mempunyai dua tafsiran, iaitu demi waktu asr, waktu petang hari yang dihabiskan dengan berbual ataupun bertengkar. Yang kedua, demi masa seluruhnya, iaitu waktu yang dilalui dalam hidup kita. Allah telah bersumpah dengan masa kerana mengingatkan manusia tentang kepentingan masa. Okey. Poin yang ketiga, iaitu masa Al-Asr, mengandungi banyak kejadian
dan peristiwa. Masa ertinya zaman ad-dahar, ia juga dipanggil waktu, al-waktu. Masa juga penafsiran dia juga dipanggil ajal. Okey, kita tengok poin yang seterusnya, iaitu detik-detik pemergian. Masa bererti pemergian usia. Usia merupakan aset dan model paling penting bagi seorang manusia di dunia ini. Tetapi jika seseorang itu salah menggunakannya, maka dia akan menyesal. Penyesalan itu akan berlaku ketika masuknya waktu asr. Okey, ke next slide, iaitu poin yang kedua, ayat dia, innal insana fi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Okey, kita tengok huruf inna dan lam. Untuk taukidnya, dia penegasan. Al-insan ialah semua manusia. Ada yang berpendapat golongan tertentu. Di situ juga dia disebut bahawa betul-betul manusia itu secara keseluruhannya, iaitu total lah. Poin yang kedua iaitu fi, maksudnya di dalam. Jadi secara totalnya manusia itu memang terancam dengan kerugian. Okey, yang terakhir khusr, kerugian ataupun kecelakaan, aneka ragam kerugian yang akan menimpa manusia. Maksudnya kerugian itu berbentuk umum. Okey, kita tengok slide yang seterusnya, iaitu ayat dia illal ladzina amanu. Maksudnya kecuali orang-orang yang beriman. Okey, illa huruf istisna, iaitu pengecualian dari kerugian. Selain itu adalah kerugian. Okey. Yang terakhir, iman dalam ayat di atas mutlak, meliputi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul, malaikat, kitab, hari akhirat dan penentuan baik dan buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setakat itu daripada saya. Seterusnya saya akan serah kembali kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nakiuddin bin Naim, berdomain metrik di 19312028. Saya akan membuat pembentangan tentang kelebihan dan keistimewaan surah Al-Asr. Jadi surah Al-Asr ni, kelebihan dia, surah Al-Asr mengingatkan kita tentang masa yang terhad, kerugian, iman dan keyakinan, dan saling menasihati. Jadi saya akan terangkan selanjutnya pada slide yang seterusnya. Dan teruskan pada slide yang seterusnya, masa yang terhad ni macam mana? Masa yang terhad ialah dalam surah ni Allah nak beritahu kita yang masa kita terhad dan sudah ditetapkan bahawa Allah memberi kita satu masa yang tetap kepada kita. Daripada mula kita dilahirkan sehingga saat kita menghembus nafas terakhir, kita tidak mampu ataupun berupaya untuk mengubah masa tersebut walau sesaat pun, sama ada untuk mempercepatkan ataupun melambatkannya. Mereka tak ada kuasa untuk membuatkan masa itu, untuk tetapkan apa-apa pun mengenai masa ni. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, kerugian. Kerugian macam mana? Allah Subhanahu Taala memberi penegasan tentang kerugian manusia apabila berinteraksi dengan masa. Jadi berkait dengan masa yang terhad tadi. Manusia yang mempunyai sifat nisyan, iaitu lupa dan ghaflah, iaitu lalai, selalu mencuaikan disiplinnya terhadap masa. Manusia selalu gagal memanfaatkan masa dengan sepenuhnya. Manusia ni selalu gagal menggunakan masa dengan sebaik mungkin. Jadi penegasan Allah di awal ayat dengan perkataan sesungguhnya menjelaskan bahawa kebanyakan manusia itu rugi dalam memanfaatkan masanya dengan kebaikan. Kat sini Allah nak ingat kita bahawa kita kalau kita tak manfaatkan masa yang kita ada tu, kita berada dalam kerugian. Kalau kita tak manfaatkan masa untuk membuat kebaikan, buat amal soleh dan sebagainya. Teruskan pada slide yang seterusnya. Di slide seterusnya ialah iman dan keyakinan. Jadi iman itu adalah hubungan manusia yang serba lemah dan terbatas ini dengan Allah sebagai sumber mutlak dan azali. Sumber mutlak yang azali dan abadi. Hubungan ini selain memberi kita kekuatan, dorongan dan motivasi, ia juga memberi makna kebahagiaan yang hakiki dalam hidup insan.
memberi kebahagiaan yang hakiki dalam hidup seorang manusia ini. Iman juga jadi sebagai sumber kebahagiaan yang sejati, kegembiraan yang sebenar, dan penghargaan terhadap kehidupan dunia sebagai tempat bercucuk tanam untuk ganjaran akhirat. Yang keempat ialah saling menasihati. Perkataan saling ini menghilangkan kepentingan individu. Ia juga menunjukkan kesatuan dan silaturahim sesama Muslim yang menjadi syarat kesempurnaan iman. Jadi saling menasihati, macam kita tahu, kita tolong mengingati kawan-kawan kita sesiapa saja kan. Jadi saling menasihati menjadi motivasi dan benteng bagi seseorang Muslim, seseorang mukmin, seorang Muslim. Dan kebenaran akan tertegak selagi mana setiap mukmin berperanan untuk saling menasihati, saling membantu, saling menanggung dan saling menjamin antara satu sama lain. Baiklah, kita terus ke slide isu semasa. Isu semasa yang boleh saya kaitkan dengan surah Al-Asr ini, yang pertama ialah saling menasihati. Kebanyakan manusia zaman kini lupa bahawa tugas menasihati antara satu sama lain merupakan tugas bagi setiap individu. Sehingga kan apabila mereka melihat kemungkaran maupun kemaksiatan, mereka hanya membiarkan sahaja dan beranggapan bahawa tugas untuk menegur perkara tersebut adalah tugas para ustaz maupun ustazah maupun orang yang lebih alim untuk menegurnya. Jadi jelas kita nampak pada zaman kini setiap individu itu apabila dia melihat kemungkaran, terutamanya di sosial media dan sebagainya, apabila dia melihat kemungkaran, mungkin mereka takut untuk menegurnya disebabkan mereka akan menerima kecaman yang daripada berbagai pihak dan sebagainya. Jadi perkara ini sama sekali bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam mengajar kita untuk saling menasihati antara satu sama lain. Sama juga terjadi apabila kita melihat maksiat maupun kemungkaran, kita haruslah menggalas tanggungjawab untuk sama-sama menasihati antara satu sama lain. Kebenaran akan tertegak selagi mana setiap mukmin berperanan untuk saling menasihati, saling membantu, saling menanggung dan saling menjamin. Jadi tidak akan ada lagi isu bahawasanya yang hak akan disalahkan dan yang batil akan ditegakkan. Jikalau kita benar-benar sebagai seorang mukmin yang saling menasihati antara satu sama lain untuk menegakkan kebenaran. Seterusnya, dalam isu menangani wabak COVID-19 yang melanda negara kita, kita seharusnya memberikan sokongan terhadap segala usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan mentaati pemerintah atas ketetapan yang dibuat demi kemaslahatan ummah. Suburkanlah budaya berpesan-pesan dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi jelas kat sini kita selalu lihat dalam sosial media maupun laman web, pihak kerajaan telah mengeluarkan artikel di mana tertulis SOP-SOP yang harus diikuti demi menangani wabak COVID-19 seperti memakai pelitup muka, menjaga penjarakan sosial dan sebagainya. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita seharusnya artikel-artikel sebegini yang seharusnya kita sebarkan demi menjamin kemaslahatan ummah serta menangani wabak COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Seterusnya ialah kesabaran. Kehidupan dalam fasa pandemik ini menjadi cabaran bagi ramai pihak dalam pelbagai aspek, sama ada dari sudut kewangan, tekanan perasaan dan sebagainya. Nilai kesabaranlah yang seharusnya dititik beratkan untuk menjamin kehidupan yang sejahtera. Contoh pertama yang saya bawakan ialah banyak kes perceraian dilaporkan berpunca daripada hilangnya punca pendapatan. Perkara sedemikian terjadi kerana tiada kesabaran dalam diri mereka, terutamanya bagi mereka yang sudah mendirikan rumah tangga dan sudah bergelar sebagai suami dan isteri. Apabila negara kita dilanda wabak COVID-19, maka pelbagai sektor telah ditutup. Jadi ramai antara mereka yang kehilangan punca pendapatan. Mereka beranggapan bahawa dengan berpisah merupakan jalan yang terbaik, tetapi hakikatnya mereka salah. Jalan yang terbaik adalah dengan mereka sabar dan menempuh ujian yang Allah berikan dengan sebaiknya. Seterusnya, kes tekanan perasaan juga meningkat, tidak mengira usia sehingga lebih teruk sampai ke tahap bunuh diri.
oleh kerana tiada kesabaran dalam menempuh ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi jelas kat sini kita dengar di akhbar, kita lihat di media sosial dan sebagainya, kes bunuh diri meningkat dalam kalangan rakyat negara Malaysia disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda. Seterusnya ialah iman dan amal soleh. Keimanan yang tinggi kepada Allah akan mendorong kita melakukan amalan soleh. Isu pertama yang saya bawakan ialah dosa yang paling ramai dilakukan adalah dosa meninggalkan solat. Hal ini kerana lemahnya iman sehingga memandang remeh terhadap azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka beranggapan bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala, azab seksa Allah dengan perbuatan mereka yang meninggalkan solat adalah ringan sehingga mereka berani untuk meninggalkan solat. Dosa meninggalkan solat ni boleh dikatakan dosa yang ada pada setiap rumah. Seterusnya ialah kes kecurian yang semakin meningkat tatkala pandemik disebabkan tiada keyakinan dengan rezeki yang akan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Jadi kita seharusnya beringat bahawasanya rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan rezeki bagi setiap hamba-hambanya. Jadi apa sahaja perintah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita, seharusnya kita melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Begitu juga sebaliknya, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita, maka kita harus meninggalkannya. Dengan hal yang demikian, dapat kita menjaga diri kita, keluarga kita serta masyarakat daripada tergolong dalam golongan mereka yang rugi, yang menghabiskan waktu mereka dengan kemaksiatan dan sebagainya. Kesimpulan bagi perbincangan ini ialah surah ini memberi penekanan yang khusus tentang kepentingan masa, menjalinkan hubungan dengan Allah berupa ketaatan dan amal soleh, serta dalam masa yang sama hubungan dengan manusia yang diterjemahkan dengan ikatan kemasyarakatan yang sihat berteraskan tradisi nasihat menasihati kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula, Imam Syafi'i pernah mengatakan jika manusia menghayati surah ini, maka sesungguhnya cukuplah ia memberi petunjuk bagi kehidupannya. Sekian, terima kasih.